Assalamualaikum geng. Alright, so hari ini kita nak borak episod 3 Demon Slayer Season 2. So dalam episod kali ini, orang-orang suruhan Enmu dah bersiap sedia untuk membunuh Spiritual Core Rengoku, Tanjiro, Zenitsu dan Inosuke selepas diorang berempat ni ditidurkan oleh Enmu. Diorang ikat pergelangan tangan diorang ni dengan mangsa supaya diorang boleh masuk ke dalam dunia mimpi. Jadi first mimpi yang ditunjukkan adalah mimpi Zenitsu. Okay, jadi masa ni Zenitsu dia mimpi lah yang dia tengah dating dengan Nezuko, siap pegang-pegang tangan lagi tu. And second mimpi pula adalah mimpi Inosuke, di mana dia bermimpi yang dia tengah melakukan pengembaraan di dalam gua bersama-sama Tanjiro, Zenitsu dan juga Nezuko. Cuma dalam mimpi dia ni mereka bertiga ni jadi orang suruhan Inosuke. And muka Tanjiro dengan Zenitsu nampak lucu lah dekat situ. Tanjiro muka dia macam rakun, meanwhile Zenitsu pula macam tikus. Nezuko pula masih comel lah, dia macam arnab dekat situ. Dan mimpi ketiga pula adalah mimpi Rengoku, di mana dia mimpi yang dia berada di bilik ayah dia. And dia nak sampaikan berita gembira lah dengan ayah dia, di mana dia sudah jadi Hashira. Tapi masa tu bapa dia tak rasa bangga pun dengan Rengoku. Dia kata yang sia-sia aja yang Rengoku ni jadi Hashira. Dia takkan dapat buat apa-apa, sama macam diri dia sendiri. Dan Rengoku pun dia keluar lah dari bilik tu. Lepas tu dia jumpa adik dia, Senjuro. Adik dia tanyalah dengan Rengoku, bapa dia happy tak? Lepas dia tahu yang Rengoku dah jadi Hashira, dia pun nak juga bapa dia bangga dengan dia kalau dia sendiri pun jadi Hashira. Jadi Rengoku dia jujur lah dengan adik dia. Dia kata yang bapa dia tak happy pun. Tapi Rengoku kata itu takkan buatkan Rengoku patah semangat untuk terus berkhidmat sebagai Demon Slayer. Dan pada masa yang sama, budak perempuan yang ditugaskan untuk membunuh Rengoku, dia ni dah masuk ke dalam mimpi Rengoku. Dan dia cubalah cari semacam dinding yang memisahkan antara dunia mimpi dengan dunia bawah sedar. Sebab di dalam alam bawah sedar tu, disitulah terletak spiritual core yang dia cuba untuk musnahkan. Lepas budak perempuan tu jumpa dinding, dia potonglah dinding tu. Dan di situ dia jumpa satu tempat yang penuh dengan api. Jadi budak perempuan tu dia teruslah cari. Dan finally dia jumpa spiritual core Rengoku. Masa dia dah nak hampir musnahkan spiritual core Rengoku, insting Rengoku dapat rasa yang dia dalam bahaya. And dia terus cekik budak perempuan tu di dunia nyata. Even though masa tu Rengoku belum bangun pun. Sepatutnya manusia takkan dapat bergerak lagi lepas ditidurkan Enmu. Tapi ini Rengoku kan, Flame Hashira. Jadi survival instinct dia kuat sangat sampaikan dia dapat bergerak dalam tidur dia. Dan mimpi yang terakhir yang ditunjukkan adalah sambungan lah daripada mimpi Tanjiro. Masa ni Tanjiro dia tengah potong pokok. And lepas dia kumpulkan batang-batang pokok tu, dia pun start lah angkut batang pokok tu. Dan secara tak sedar dia kata, "Jom Nezuko." Dia rasa macam masa dia angkat batang pokok tu, dia rasa yang dia tengah angkat Nezuko. Dia sendiri pun rasa hairan kenapa dia tiba-tiba cakap begitu. So Tanjiro pun dia jalan lah. Dan sampai dia di rumah, dia tanya dengan adik-beradik dia mana Nezuko. And adik-adik dia bagi tahulah Nezuko tengah kutip sayur di gunung. So terkejutlah Tanjiro masa tu dengar yang adik dia tengah kutip sayur. Pas tu pagi-pagi lagi tu, demon mana boleh kena matahari kan. And adik-adiknya pun bingung lah kenapa Tanjiro tiba-tiba terkejut begitu. Macam benda tu not common untuk dia. So Tanjiro pun dia pergilah ke sungai untuk prepare air mandi keluarga dia. Masa dia tengah kumpul air di sungai tu, dia nampak bayangan diri dia sendiri. Bayangan dia tu tarik Tanjiro masuk ke dalam sungai. So bayangan Tanjiro tu bagi tahu dengan dia yang ini semua cuma mimpi. Dan dia suruh Tanjiro bangun untuk berlawan. Jadi masa ni Tanjiro dia berpisah lah dengan bayangan dia. Dan dia tiba-tiba berada balik di rumah dia. Masa ni dia dah tahu yang dia masih bermimpi. Cuma dia tak tahu cara untuk keluar dari mimpi itu. Masa ni pula Nezuko di dunia nyata, dia cubalah untuk bangunkan Tanjiro.
Jadi dia hentak kepala dia dengan Tanjiro, tapi kepala Tanjiro ni lagi keras dari batu. So instead kepala Tanjiro yang luka, Nezuko pula yang cedera. Jadi last Nezuko dia frust, dia bakar Tanjiro guna Blood Demon Art dia. And teknik ni berkesan lah, dan Tanjiro di alam mimpi terbakar untuk sementara waktu. Dan masa tu dia dapat baliklah uniform Demon Slayer dengan pedang Nichirin dia. Masa ni adik-adik dia betul-betul risaulah dengan Tanjiro. Dia nak diorang nampak abang diorang terbakar kan tiba-tiba, dan pakaian dia ni berubah lagi. So diorang tanya dengan Tanjiro, Tanjiro okey kah? Tapi Tanjiro kata yang dia kena pergi. Lepas tu dia terus keluar rumah. Adik-adik dia panggil dia pun dia tak layan. Tanjiro ingatkan masa tu ada demon di dalam mimpi dia. Jadi dia cubalah cari di mana demon tu kan. And masa dia tengah cari tu, dekat sinilah Nezuko berjumpa dengan Tanjiro. Jadi lepas Tanjiro nampak Nezuko, dia rasa sebak lah. Nampak adik dia macam adik dia normal macam dulu, boleh jalan-jalan di luar, siap kutip sayur lagi. Masa ni dia terstop lah sekejap. And then adik-adik dia yang lain dengan mak dia ni pun sampai. Mak dia tanya dengan Tanjiro kenapa dengan dia okey kata. Tanjiro masa tu dia sedih gila, dia sedih sangat. Dia betul-betul nak tinggal dengan family dia masa tu. Dia boleh tengok Nezuko jalan balik, dia boleh buat arang macam biasa, and dia tak perlu pun belajar main pedang. Tapi Tanjiro tahu yang family dia dah tiada, dan dia kena terima hakikat tu. So Tanjiro pun dia teruskan lah larian dia. Adik dia yang paling kecil, masa dia nampak Tanjiro lari, dia kejar Tanjiro. Dia nangis-nangis minta Tanjiro balik dengan diorang, sampai dia terjatuh lagi masa tu. Tapi Tanjiro dia tak dapat buat apa-apa selain dia minta maaf dengan family dia masa tu. Dan budak lelaki yang ditugaskan untuk membunuh Tanjiro pun adalah dekat situ, and dia cuba masuk ke dalam alam bawah sedar Tanjiro. Masa dia masuk ke sana, dia terpegun nampak hati Tanjiro, sebab tempat tu betul-betul luas and cantik sangat. Tempat tu macam Uyuni Salt Lake di Bolivia. Korang boleh search lah dekat Google kalau korang nak nampak. Tapi tempat Tanjiro tu dia tiada garam, jadi memang cantik lah tempat tu. Okay, back again dengan Tanjiro. Dia masa tu masih lagi mencari cara untuk keluar, tapi dia tak dapat fikir macam mana. Sampailah roh bapa dia datang, jumpa Tanjiro, and dia bagi tahu hint untuk keluar dari situ. Tanjiro fikir cara untuk dia keluar dari mimpi tu, dia kena mati di situ. So dia pun potong leher dia menggunakan pedang Nichirin. Dan sampai situ sahajalah untuk episod 3. Tapi we all know lah what happen next kan. Ramai antara korang dah tengok movie dia. So episod 3 ni nothing special jugalah. Sama juga macam episod 2, just recycle scene dari movie. Tapi episod ni memang sedih lah, ini yang paling sedih. Air mata aku pun menitik juga nampak part Tanjiro tinggalkan family dia tu. Alright geng, itu sahaja untuk video kali ini. Aku harap korang enjoy tengok. Keep supporting Manpan Studio. See you guys next time. Assalamualaikum.